Agak sedikit mereda isu berkait tentang bekalan beras tempatan khususnya dalam pasaran negara kita. Mungkin juga disebabkan oleh berakhirnya PRK kerana ada telahan yang mengatakan isu berkait tentang bekalan ini ada elemen politiknya. Jadi walau apapun kita berharap ia merupakan satu solusi yang mapan, yang boleh berdaya tahan. Dan tidak kurang juga timbul isu pesawah misalnya, pertubuhan pesawah menimbulkan tentang jatuhnya harga mutakhir ini sehingga mencecah kepada harga lantai 1,200. Dan tentu saja ada dinamika serta faktor-faktor yang berada dalam kawalan dan juga di luar kawalan yang memainkan peranan menyebabkan fenomena ini berlaku. Pastinya rakyat ingin melihat dan cuba memahami isu ini serta melihat apakah pula solusi yang dijalankan atau dilakukan oleh pihak kementerian, khususnya dalam konteks ini merujuk kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Untuk tujuan itu, bersama saya Menawar, selama 59 minit berbaki ini kita akan bercakap tentang isu beras dan padi bagi kita memahami senario dan juga mencari solusinya. Kami bawakan bersama ketika ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersabar dengan kami. Sebab kita membawa keinginan rakyat untuk tahu dan memahami isu ini, dan kita gandingkan juga bersama Datuk Azman Mahmud, Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Datuk Azman, masin mulut saya, kita jumpa lagi tempoh kali kedua ya. Kali kedua dalam tempoh yang dekat ni, menggambarkan Datuk betapa penting dan hangatnya isu ini. Maka kita perlu sentiasa meladeni kehendak rakyat untuk cuba memahami. Saya bangkitkan tadi Yang Berhormat tentang beberapa kenyataan. Kita nampaknya semakin mereda dalam aspek kawalan ini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang intervensi. Tetapi timbul pula soal harga yang dikatakan turun ini. Apa dinamisme, apa dinamika yang berlaku di sini? Saya ingat secara umum rakyat telah mulai faham pertama sekali kenapa berlaku yang dikatakan masalah beras lah yang berlaku di Malaysia ini. Yang kita tahu dah, iaitu punca utamanya bila berlaku kenaikan harga import dan 19 negara mengumumkan untuk menghenti atau mengurangkan ekspor beras mereka ke luar negara. Bernas sebenarnya telah membeli dengan harga yang tinggi, tapi dia sangguplah kata menanggung atau perbezaan harga itu. Tapi bila sampai ke peringkat India mengumumkan untuk menghentikan ekspor beras putih mereka, harga pasaran dunia ni naik mendadak. Yeah. Berlaku di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara yang menampung keperluan beras mereka daripada import. Kita tahu beras tempatan ini selalunya dibeli oleh orang-orang tempatan lah, orang-orang yang berpendapatan rendah. Okay. Macam pakaian pun serupa jugalah. Kalau kata baju tu dibuat di Mak Mandin, orang tak berapa suka pakai. Dia nak Gucci. Mak Mandin. Lama tak dengar nama Mak Mandin. Dia nak baju apa jenama-jenama yang hebat ni lah. Tapi bila harga baju tu terlalu mahal, maka dia carilah batik Kelantan ataupun batik Terengganu. Bila harga naik begitu mendadak. Begitu juga beras. Kegemaran kalau di sebelah orang yang sedikit lah M40 atau T20, dia sukalah makan beras import. Nampaknya dilihat lebih cantik dan harganya pun agak mahal sikit. Tetapi bila harga beras import itu naik mendadak, itu perkara biasalah dia mencari, bukan soal mencari beras tempatan, mencari beras yang lebih murah. Okay. Ini adalah fenomena biasa. Begitulah juga kedai-kedai restoran yang makan beras yang begitu banyak. Kalau mereka beli beras import, maka jualan mereka tu bagaimana? So mereka cari beras tempatan. Itu yang saya kata pembelian mendadak itu pada waktu itu. Jadi bila berlaku pembelian mendadak itu, dan juga dimainkan pula oleh berbagai pihak. Biasalah perkara ni. Kata beras tak ada 2 bulan lagi, beras tak ada sebulan lagi. Maka kalau dia keperluan dia 2 kampit sebulan, dia beli 4. Okay. Atau dia beli 5. Maka berlakulah kekurangan beras tempatan ni di pasaran. Kita
tak boleh mengeluh, tapi kita kena sebagai yang memerintah, apa kita nak buat? Itulah langkah-langkah yang cuba diambil. Di antaranya kita lihat beras tempatan ini kita nak perbanyakkan dalam edaran, dalam terutama sekali di kalangan luar bandar dan sebagainya. Di antara yang banyak memakai beras tempatan ini ialah agensi-agensi kerjaan. Banyak tu. Polis, tentera, hospital dan sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan oleh itu kita nak beras tempatan ini berada dalam pasaran lebih banyak, maka kita memohon kepada kerajaan, kepada Kementerian Keuangan supaya agensi kerajaan ini menggunakan beras import. Dan kerajaan berilah sikit subsidi supaya lebih daripada 5% ya, beras tempatan yang digunakan oleh agensi kerajaan ini boleh berada dalam pasaran. Itu yang dibuat sekarang, perundingan telah dibuat, mesyuarat telah dibuat dan mereka bersetuju. Artinya beras tempatan nanti akan teredar lebih sedikitlah di kalangan orang ramai. Dan begitulah juga kita tahu penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka beras tempatan ini terlalu rendah. Jadi beras tempatan mereka pun agak mahal. Kemudian mereka bergantung kepada beras import. Bila harga beras import yang mendadak, harga beras menjadi RM37 hingga RM45. Jadi mereka yang berpendapatan rendah B40, orang kaya dia tidak masalah, dia boleh adjust. Maka kerajaan bersetuju untuk memberi subsidi kepada beras import untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Menyebabkan mereka boleh mendapatkan harga beras di sekitar RM31 untuk 10 kilogram sekampit. Ini cara-cara kita nak mencari jalan. Banyak lagi cara-cara yang lain yang akan kita tambah, tapi ini peringkat awal asas dahulu. Supaya soalnya beras itu ada. Jadi soal bagaimana susah mendapatkannya, saya akan sambung sebentar lagi. Soalan susulan saya, adakah bererti dengan langkah yang dibuat dalam tempoh sebulan ini semenjak krisis bekalan ini ada, sudah menampakkan kesannya kita sudah berada di hujung terowong? Apakah kita sudah boleh merungkai? Sudah menampakkan, dan sekarang ini bukan saya kata sudah selesai, dia semakin reda. Misalnya kita minta Fama, itu Perdana Menteri dan juga Kabinet pun bersetuju supaya Fama dan LPP buat intervensi. Pertama sekali, kenapa Fama? Dia sudah ada pejabatnya, outletnya, sudah berada di seluruh Malaysia. Jadi kalau Fama intervene, maka dia boleh menggunakan segala peralatan yang sedia ada. Cuma di sudut kos pengangkutan, iaitu Menteri Keuangan berkata itu boleh ditampung oleh kerajaan, kos pengangkutan. Sebab setiap kampit itu Fama dapat hanya 50 sen. Kalau nak hantar ke kawasan pendalaman, kosnya itu agak tinggi. Maka sinilah Kementerian Keuangan bersetuju untuk menampung kos itu, yang tidaklah begitu banyak. Kalau kita nak ambil agensi lain, barangkali belum ada kenderaan, belum ada peralatan, mungkin kosnya akan tinggi. Itu yang kita menggunakan. Kerajaan menggunakan Fama dan LPP untuk, bukan dia lama ini hanya intervensi. Bila ada keadaan reda, peranan itu kembali kepada pasaran biasa. Dan saya bangkitkan tadi, saya nak beralih pada Ketua Pengarah Padi dan Beras. Dalam temu bual Datuk Seri, saya bersama dengan Datuk Azman beberapa minggu yang lalu. Hanya beberapa hari sebelum kita ke udara tu ada gambaran video yang tular berkait tentang, sebab Datuk Seri bercakap soal edaran beras oleh Fama ni. Ingat di Negeri Sembilan itu kita merujuk kepada insiden. Adakah itu insiden poket yang isolated dan tidak mungkin akan berulang lagi? Kerana kelihatannya masih ada memainkan peranan itu dan menggambarkan bahawa kerajaan gagal menangani krisis bekalan ini. Apa komen Datuk Azman? Berkaitan tentang edaran beras, sebenarnya kita ada pelbagai platform lah. Selain pada Fama, sebenarnya kita beri keutamaan kepada pasaraya. 60% adalah diedarkan melalui pasaraya lah.
Dan yang kedua melalui kita punya pemurung-pemurung kecil lah, yang di bawah 103 pemurung kecil di seluruh negara untuk mengedarkan di kedai runcit dan juga di pinggir bandar dan luar bandar lah. Tapi yang kita tengok video yang ditular tu adalah tentang lelongan beras lah, yang saya rasa di Kuala Pilah berlaku ni. Cuma edaran tu mungkin kali pertama. Mungkin dia kecoh sebab kali pertama tu. Lepas tu bila dia dah tahu sentiasa ada. Ya. Dan kali ni kita cuba tukar kita punya pendekatan, di mana kita akan hanya letak di outlet pharma saja. Di mana kali kedua dan kali ketiga mungkin rasanya orang awam dah memahami konsep pembelian beras tempatan di outlet-outlet. Itu kehendak kita. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah yang dihasratkan oleh YB Menteri kita adalah supaya semua rakyat Malaysia dapat menikmati akses untuk membeli beras tempatan di semua peringkat lah. Itu yang cuba kita buat di sekarang ni. Ya. Datuk Seri, saya ingat lagi Datuk Seri cuba menjelaskan bahawa jangan ada pembelian panik. Kerana Datuk Seri juga menyebutkan bahawa saya tengok ada kenyataannya baru beberapa jam yang lalu kita ada cukup bekalan untuk 4-5 bulan. Jadi tak timbul isu kenapa perlu beli banyak. Jadi kelihatannya seperti cabarannya adalah pengedaran. Kerana apabila berlaku pembelian yang banyak, terbantuklah penyaluran bekalan itu ke pasaraya nampaknya. Ya, tadi saya umumkan dalam parlimen itu, stok beras kita cukup terjamin untuk 4-5 bulan. Artinya sentiasa diisi. Dan mereka kata kalau 4-5 bulan nanti beras itu rosak. Tidak. Dia ada rotation dia. Yang lama dipakai, yang diganti ada baru. kaedahnya. Ada kaedahnya supaya dia tidak masuk bubuk, saya sebut tadi. Dalam parlimen tadi. Jadi soal stok ni cukup. Cuma kita nak seimbangkan harga. Tadi ada je orang katanya, kenapa begitu? Kenapa jadi krisis makanan ini? Bolehkah kita selesai, takkan berlaku lagi? Tak boleh. Kita, sebab itu dalam usaha penyelesaian ni, kita cari yang terbaik bagaimana jalan untuk menyelesaikan. Krisis ni pergi dan datang. Macam saya sebut tadi, dalam parlimen saya sebut, zaman Khalifah Islam yang kedua, Umar bin Khattab, kita diberitahu oleh ulama-ulama kita, Umar bin Khattab pernah menangguhkan hukuman hudud. Kerana berlaku banyak kucurian dan kemiskinan pada waktu itu. Artinya di waktu itu, kita 1400 tahun dulu, berlaku krisis makanan. Lebih awal daripada itu, zaman Nabi Ishak membawa keluarganya pergi berjumpa Nabi Yusuf di Mesir untuk meminta gandum. Artinya di waktu itu berlaku krisis makanan ini. Artinya dia berlaku sentiasa. Lebih dahsyat lagi masa perang Jepun yang dari sini sampai orang terpaksa makan ubi kayu. Jadi kita di sini kita kata, apakah cara kita bertindak ni takkan berlaku lagi krisis akan datang? Belum tahu. Tapi kita cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan keadaan masa ini dengan cuba merancang untuk kebaikan masa depan. Di antaranya saya selalu menyebut, negeri kita ni tidak berapa besar. Jadi kalaulah berlaku banjir besar, melanda Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, katalah banjir itu panjang masanya, dia memusnahkan tanaman padi, menyebabkan stok kita akan berkurangan. Sebab itu saya mencadangkanlah supaya kita fikir secara serius untuk menjelmakan jelapang padi kita yang kedua, iaitu di Sabah dan Sarawak. Karena Sabah dan Sarawak pengeluaran untuk negara mereka baru di sekitar bawah 5%. Bawah 5%. Kita kena berusaha sekurang-kurang pada di tahap 50-60%. Dan tanah mereka masih banyak, masih luas. Di Sarawak pun begitu. Cuma masalahnya kerajaan federal, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak berganding bahu, terutama dalam membina infrastruktur yang baik dan boleh diusahakan tanaman padi supaya kalau berlaku apa-apa masalah di sebelah Malaysia Barat, maka Sabah dan Sarawak boleh menampung. Kalau berlaku hal apa-apa di Sabah dan Sarawak, Malaysia boleh menampung. Macam kita lihat negara China lah, negara Amerika besar. Banjir di Arizona mungkin tidak berlaku di Texas. Banjir di California mungkin tidak berlaku di New York. China pun begitu. Barat ke timur, perjalanan jumbo jet 5 jam, artinya negaranya luas.
Kita tidak, kalau berlaku bencana di 4 negara, 4 negeri di utara dan pantai timur, kita akan hadapi masalah beras. Sebab itulah soal keterjaminan makanan ini perlu dilihat secara serius. Bukan soal politik parti itu, parti ini, negeri itu, negeri ini, tidak. Dia kena lihat secara serius supaya berlaku satu perkara, kita ada contingency plan, ada stok kita. Dan macam saya sebut juga dalam parlimen, saya tak suka main blame game. Blamekan pemerintah dulu, kenapa tak sediakan beras yang cukup. Itu dulu. Sekarang kita masalah nak fikir macam mana untuk kita usahakan supaya keadaan security makanan negara kita terjamin pada masa hadapan. Ini yang perlu kita semuanya kena terlibat. Daripada kementerian, universiti, Satuan Peladang, petani, kerajaan-kerajaan negeri dan federal, semua kena combine tenaga. Sebab security makanan ini menjadi isu di seluruh dunia sekarang ini. Kalau tajuk kita tentang security makanan, banyak lagi soalan susulan saya. Kita tak sentuh gula, tak sentuh minyak, masalah banyak. Tapi saya bangkitkan di pusingan awal tadi Datuk Seri dan juga Datuk Azman. Saya petik kenyataan yang dikeluarkan oleh pesawah misalnya. Ada 2 perkara besar saya lihat dalam kenyataan itu. Yang pertama, dia kata struktur subsidi beras kita ni lapuk. Kita perlukan satu baru. Dan kesan daripada itu juga yang mengakibatkan harga padi rendah pada hari ini. Dalam keadaan kita sudah mengatasi masalah bekalan, harga pula nampaknya menjadi cabaran. Itu saya akan minta Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Pengarah Padi dan Beras untuk tangani. Selepas kita berehat seketika, teruskan kesetiaan anda. Panorama budaya, kesihatan, teknologi, pelancongan, sejarah dan isu-isu semasa. Antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam hanya di TV1. Bersama-sama TV1 dengan rancangan-rancangan istimewa untuk seisi keluarga. Building a toilet and painting a couple of houses. And that experience really, I think, captivated us, and we realized that we were actually capable of improving other people's lives and we could make a difference. When you deny children access to education, who is teaching them? We want to see them being protected. They are able to build on this sense of hope. You do it yourself. Don't delegate. You have to be on the ground, and that takes a lot of effort. Mewarnaimu hanya di TV1. Letak di bahagian kucing ini, dan di sini terdapat banyak ikan, termasuk juga gunungan. Kami sekarang terpaksa bergerak jauh. Kami terpaksa pergi ke kota London. Kisah Dang Insum ini masih agak bermisteri. Kampung Padassamit ini juga terkenal dengan ilmu-ilmu yang yang menggerunkan jugalah. Maafkan aku tidak sempat membawamu berjuang bersama. Akan ku cari pembela Titu sehingga ke lubang cacing. Mewarnaimu hanya di TV1. Di Malaysia masih beras harga terkawal, beras tempatan.
Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mak Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah asrama untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31 daripada RM40 sekarang. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Walaupun nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Ya, anda menyaksikan naratif khas ini secara langsung. Kita memberikan suluhan kepada isu berkait tentang padi dan beras, memahami senario dan juga mencari solusinya. Sementara kita berjeda seketika tadi dimainkan suatu bingkisan berkait tentang kenyataan dikeluarkan oleh PMX bahawa jaminan harga beras ini khususnya kepada pengguna akan terkawal untuk tidak memberikan tekanan. Tetapi bersama tetamu saya pada waktu ini, Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga Datuk Azman Mahmud, Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras. Saya bangkitkan sebelum kita berehat tadi isunya kerana saya lihat kita perlu meladeni menangani 3 kelompok ni. Tadi saya bayangkan kenyataan PMX itu adalah kepada pengguna. Tetapi selaku kementerian kita ada pengeluar, pedagang, kemudian ada pesawah ni. Jadi yang dikaitkan oleh Persatuan Pesawah, saya bangkitkan tadi adalah satunya, dia kata struktur subsidi padi dan beras kita ini lapuk 2008 kali terakhir disemak. Jadi kita sudah bermasalah kerana katanya harga yang ditentukan terlalu rendah, perlu dinaikkan pada RM3.50. Kalau naik ini maka akhirnya pengguna pula akan mendapat kesannya. Jadi ini perlu ada perimbangan ni kerana hari ini pesawah mengungkit harga padi begitu rendah sekali dan tidak memberi motivasi yang baik kepada pesawah. Saya nak bagi Datuk sebab ini ada sentuhan politik ini bila dia jadi begini ni, Datuk Seri. Betul itu. Iaitu harga beras kita harga RM26 untuk 10 kilo sekampit itu harga tahun 2008. Okey. Dan tidak berubah sehingga sekarang. Tadi dalam debat dalam parlimen tadi, bila kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kemudian dibuka kepada perdebatan. 5 daripada pihak penyokong kerajaan, 5 daripada pembangkang. Saya nampak semua yang berucap itu tidak bertentangan banyak antara satu sama lain. Semua nak kepada walaupun dari kerajaan dan pembangkang. Ialah dari segi guna bahasa yang agak berlainan. Tapi semuanya berpandangan soal beras ini perlu dilihat dengan secara serius. Ada di parlimen yang bercakap tadi yang beras ini mesti bersikap pro-bisnes. Bagaimana misalnya pelabur-pelabur baru, pengusaha baru, swasta nak terlibat dalam membuka ladang padi. Jikalau ia tidak menguntungkan, maka mereka mencadangkan supaya harga beras dikaji semula dan juga
harga lantai juga supaya dinaikkan. Sekarang ini harga lantai adalah harga lantai sekarang ini 1,200. Jadi dikaji semula harga lantai itu karena pada pandangan mereka adalah agak rendah. Bagaimana pula pengguna? Dan dibuat perkiraan tadi secara cepat oleh yang bercakap di parlimen tadi. Beliau mengatakan lebih kurang penambahan RM12 untuk satu keluarga B40. Okey. Dengan dia berdasarkan dalam satu keluarga yang sederhana, iaitu 2 beg 10 kilo sebulan. RM12 itu untuk selama? Sebulan. Okey. Maka kerajaan hendaklah memberi subsidi kepada B40. Bagi saya itu menarik. Menarik kerana kerajaan akan diminta lagi lah. Nanti Menteri Kewangan akan marah saya lagi. Kamu ni kerja nak minta tambahan kewangan. Tak apalah itu. Tapi B40 diberi subsidi, maka harga beras akan naik sedikit. Harga padi boleh ditingkatkan sedikit. Dan nak menarik pihak swasta untuk terlibat dan juga pesawah yang ada sekarang boleh menambahkan pendapatan mereka. Bagaimanapun saya berkata saya akan berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan, dengan Kementerian Ekonomi dengan segera. Supaya kalau kerajaan berkemampuan dalam suasana yang ada sekarang ini, maka eloklah dapat ditunaikan. Tetapi kalau tidak dapat ditunaikan cara ini, kita juga kena cari jalan lagi bagaimana untuk menaikkan pendapatan pada pesawah ini. Termasuklah soal harga benih barangkali telah dibincangkan oleh Datuk Azman dan Agha Baja dan sebagainya. Tapi pandangan dalam nampaknya pandangan ahli parlimen tadi tak adalah di pihak lain yang mencanggah dengan pandangannya itu. Artinya struktur harga beras dan harga padi itu boleh dibincangkan, boleh dibuat keputusan yang segera. Saya ingat tidak membebankan kerajaan begitu tinggi dan juga orang ramai netizen boleh absorb kalau dapat harga yang tidaklah begitu membebankan mereka. Saya bayangkan bila kita sebut Datuk Seri netizen, berarti kita melihat kepada pembeli yang bukan pesawah. Datuk Azman, saya sebut pada dia, saya mengusik dia hari itu. Dia kata dia bangun tidur pun, kalau dia tidur pun mimpinya padi dan beras. Jadi bila kita ada tiga spektrum ini, pesawah ni kita nak jaga, jangan harga rendah sangat. Hari ini dah katanya turun pada 1,200. Kenapa turun? Apa faktornya? Di tengah-tengah itu mereka meniaga. Jadi kalau tak untung dia tak nak buat. Di ujung ini kalau naikkan harga, saya pun makan jadi mahal lah dekat kantin RTM ini. Jadi ini satu permainan balancing act yang sangat luar biasa yang perlu dijaga oleh Datuk. Saya bersetuju dengan Datuk Seri YB Menteri berkaitan dengan dia ada herotan ekonomi lah kalau dalam keadaan sekarang ni. Kalau kita lihat krisis beras ni berlaku pada tahun 71 lagi pun. Amaran ni Allah Ta'ala dah bagi pada kita 3 kali sebenarnya. Pada tahun 1971 dan kita telah membuka ruang menubuhkan Lembaga Padi Beras LPN pada ketika itu untuk kita memastikan beras, padi dan beras ni terjamin pada ketika itu. Tapi kita juga diuji pada tahun 2008. Maknanya 2008 ni kita tak ada beras langsung sebenarnya. Kemasukan beras disekat oleh negara luar supaya tidak memberas. Dan kita pada ketika itu, YB Menteri sendiri yang turun pergi beli beras di Thailand pada ketika itu. Dan harga beras pada ketika itu menjangkau sampai $1,000. Maknanya terlalu tinggi pada ketika itu. Tapi macam saya cakap masa ketika itu mungkin TikTok pun tak ada dan sosial media pun tak ada. Mungkin politik masa itu lebih stabil dan tidak jadi isu yang besar pada ketika itu. Tapi kita nampak pada 2003 ni ia berbeza. Kita kena menjaga yang saya cakap tadi 240,000 pesawah yang ada di seluruh negara dan kita ada lebih hampir 37,000 ni peruncit, pemborong dan pengilang yang terlibat dalam industri padi dan beras dan kita juga ada 33 juta pengguna. 3 juta adalah warga asing dan 30 juta adalah rakyat Malaysia dan ini adalah sesuatu yang jangka panjang.
Kalau kita nak motivasikan atau kita nak pergi jangka panjang industri padi beras, kita kena belajar macam mana Vietnam yang bergerak sekarang. Kita sama keluasan pada tahun 70-an dan 80-an. Dalam sekitar 700,000 metrik tan ni hektar bertanam. Tapi di mana Vietnam sekarang? Mereka dah sampai 8 juta hektar. Kita masih lagi dalam 7,000 hektar. Maknanya kita kena beri motivasi. Macam mana cara motivasi yang Datuk Seri cadangkan? Yang pertama, kita kena kaji di peringkat harga runcit. Dan juga di lantai padi yang mana diwar-warkan, kena ada satu keseimbangan di antara pesawah, industri dan juga pihak pengguna. Itu yang perlu kita buat supaya kita menarik minat terutama golongan muda lah untuk terlibat dalam industri usahawan tani dalam padi dan beras. Itu yang kita cuba kena tengok dalam secara bersama di semua peringkat. Datuk Seri, apabila Datuk Ketua Pengarah menyebutkan bahawa kita ingin lihat semula harga runcit dan harga lantai, pesawah pula menyatakan bahawa struktur yang ada ini lapuk 2008 dan Datuk Seri mengiyakannya. Kita akan memberi review besar-besaran barangkali dalam tempoh yang terdekat ni supaya kita mempunyai struktur yang lebih berimbang, apa ya? Saya yakin ke arah itu. Saya pun dah telah didatangi oleh pihak-pihak swasta. Saya tak maulah namakan pihak-pihak itu lagi. Yang datang mereka nak terlibat untuk buat sawah berskala besar. Ada yang memohon sampai ke 10,000 ekar. Ada yang mengatakan dia sanggup kalau 5,000 ekar. Jadi sudah ada keinginan, di antaranya mungkin ada semangat patriotik nak menyelamatkan keadaan security makanan negara. Tapi ada mereka nampak juga unsur-unsur boleh membuat keuntungan sikit sebanyaklah. Berniaga lah. Berniaga lah. Ni orang-orang yang nak buat skala besar ni, tentu dalam pemikiran mereka yang pertama ialah supaya kurang-kurang tak rugi. Jadi ini yang kita nampak perkembangan baru yang ada sekarang ni, sebab mereka barangkali dah melihat bagaimana teknologi penanam padi di lain-lain negara, khasnya macam di negeri China. Bukan setakat di tanah biasa, mereka telah tanam padi di padang pasir. Tanam padi di kawasan air masin. Yang saya sendiri bila pergi ke China, saya menemui dengan mereka yang terlibat dalam tanaman padi di air masin ini. Dan saya membawa mereka untuk bincang dengan Mardi. Sudah di peringkat perbincangan. Sudah di peringkat melawat tempat yang nak dicuba ditanam itu, dan diberitahu mungkin 2025 kita akan mulakan tanaman padi lah yang masin ini. Artinya segala bentuk teknologi baru ni kita kena explore. Begitu juga universiti-universiti tempatan sekarang sudah datang untuk memberi hujah-hujah pandangan-pandangan mereka. Begitu juga Mardi dengan cepat mengeluarkan benih-benih baru yang lebih berdaya tahan dan sebagainya. Begitu juga kita harap pihak Sabah yang sekarang ini menghadkan 2 jenis benih saja yang hasilnya tidak berubah begitu banyak. InsyaAllah kita akan berbincang supaya mereka membuat lebih terbuka menerima benih-benih lain khasnya daripada yang dijelmakan oleh Mardi, supaya yield dan hasilnya itu lebih tinggi pada masa yang akan datang. Kita jangan duduk saja berdiam diri. Artinya kita kena berusaha mencari segala bentuk teknologi baru, tempat baru, dan juga kita kena libatkan pihak swasta berskala besar. Kalau kita ingin capai SSR sampai self-sufficient lah satu hari nanti. Sebab macam di Kedah juga, 4 hingga 5 tan tidak berubah sudah berapa tahun. Tapi bolehkah kita mendiamkan diri? Tidak. Itulah kita berusaha sekarang untuk memperuntukkan, dia dulu sekali Menteri Keuangan 3 bilion lebih projek untuk menjadikan kawasan Mada itu 5 musim 2 tahun. Dan kita harap perubahan itu berlaku dengan begitu baik, dan kalau semua ini berjalan, maka kita boleh merancang untuk SSR pada masa yang akan datang. Datuk Seri dan Datuk, setiap kali saya bersama Menteri Pertanian, bahkan dengan Ketua Pengarah Padi dan Beras ni, saya selalu, hari itu pun Datuk Azman kita tunjuk peta kan, merah ada lampu traffic light itu. Saya selalu tanya kenapa di sini
produktivitinya boleh sampai 15 tan. Itu betul. Kenapa di tempat ini pula produktiviti dia hanya sekadar 4 tan? Apa yang menjelaskan ini? Saya tak tahulah sama ada kita, kadang-kadang kita kena ulang juga. Untuk kita memberikan gambaran kepada penonton kita apa masalahnya dari segi produktiviti dan kapasiti yang ada. Tapi kita berehat dahulu, kembali studio selepas ini cuba memperdalami, mencari solusi kepada masalah bekalan beras negara. Membawakan anda penglibatan tenaga-tenaga pakar di sebalik tabir dalam penganjuran perlumbaan Capri. Apa tunggu lagi? Jom ikut saya. Sudah pun selesai bagi pemeriksaan litau pagi ni. Jadi kita nak masuk di dalam. 2 mod saja, iaitu mod praktis atau qualifying dan juga mod race. Capri Adrenalin 2023 setiap Isnin 11.30 malam di TV1. Hurricanes, tsunamis, earthquakes. This was the deadliest tornado on record. The impact can be devastating. God completely wiped it off the map. We step inside the disaster. We were running for our lives. It hits like a freight train. And unravel the unexpected and sometimes jaw-dropping total impact. Believe it or not, some good can come from these monster storms. Mewarnaimu hanya di TV1. Sektor pertanian merupakan sektor yang ketiga terpenting dalam menyumbang kepada pendapatan negara. Penekanan terhadap sektor pertanian membolehkan negara mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan daripada luar negara. Tumpuan dasar pertanian negara difokuskan kepada 2 pendekatan utama, iaitu pendekatan perhutanan tani dan pendekatan berasaskan produk. Bagi memastikan bidang pertanian terus diperkasakan dalam arus modernisasi, peranan dan advokasi pihak berkepentingan seperti pejabat pertanian, MARA, Agrobank, NGO, orang awam dan petani adalah sangat diperlukan. Mewarnaimu hanya di TV1. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Naratif khas ini dibawakan secara langsung dan kita berbincang ataupun mempolemikkan tentang isu padi dan beras. Cuba untuk memahami senario dan mencari solusi bersama Menteri Pertanian dan Keterjamanan Makanan dan juga Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras. Saya nak mulakan dengan Datuk Azman untuk pusingan yang saya bangkitkan di awal tadi. Pihak pesawah menimbulkan keresahan apabila
harga turun mendadak. Jadi yang mungkin kita kena jelaskan kenapa berlaku begini. Dalam keadaan bekalan sebelum ni tak ada, kita dah stabilkan bekalan, tiba-tiba pesawah dia meronta-ronta pula. Kata turun mendadak ni. Apa yang menyebabkan turun mendadak ni, Datuk Azman? Dia bukan isu kartel lah. Okey. Yang pasti bukan isu kartel, tapi selepas pada pengumuman intervensi yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 3 hari bulan. Dan salah satu dia adalah faktor penguatkuasaan. Bila kita tubuhkan satu task force khas yang melibatkan bersepadu di antara Kawaslia Padi dan Beras, pihak PDRM, Polis, KPDN dan juga Kastam dan juga Makis. Itu menyebabkan kerisauan semua pengilang-pengilang dan juga pemborong-pemborong. Okay. Dan saya dipahamkan mereka bermesyuarat dan menurunkan harga serta-merta pada pukul 12 malam pada 3 hari bulan itulah. Maknanya ini bukan isu kartel. Okay. Kartel kalau kita sebut adalah dari segi pengurusan daripada benih sampai ke beras dikawal oleh seorang saja. Tetapi kita mengeluarkan hampir 153 lesen kilang padi komersial. Okey. 1,800 ni lesen pemborong dan 34,000 lesen peruncit. Maknanya isu kartel tak timbul. Kita lesenkan. Okay. Dan isu bila di purata harga padi dibeli pada sekitar 1,700 hanya berlaku pada tahun 2023 saja. Okay. Sebab ni ketika itu semua kilang-kilang padi merebut membeli padi. Okay. Itu yang jadi 1,700 tu harga tertinggi. Harga tertinggi dalam sepanjang rekod yang kita ada. Cuma harga lantai masih lagi 1,200. Okay. Bila turun mendadak daripada 1,700 kepada 1,250, ini memberi kesan kepada pesawah lah. Dan rata-rata kita dapati di Selangor, di Kedah membuat protes supaya kerajaan berbuat sesuatu untuk membantu mereka lah. Dan mereka pun kena faham kerajaan juga telah pun membantu dari aspek kenaikan harga padi. Dan ini keberanian yang dibuat oleh Datuk Seri dan juga Perdana Menteri mengumumkan kenaikan harga padi, subsidi harga padi daripada 360 yang lama tak di ini pada 2014 dan sekarang naik kepada 500. Okay. Maknanya masih lagi mereka berada di 1,200. Kalau campur dengan 500 masih dapat lagi 1,700. Okay. Tapi kalau boleh mereka nak lebih daripada harga untuk dikaji semula harga 1,200 tu pada sebab dah lama dari 2014. Datuk Azman, saya sebutkan tadi ada 3 kelompok, iaitu kita perlu menjaga kebajikan pesawah, peniaga, pedagang, pengilang yang di tengah-tengah, dan juga kalau naik nanti yang akan komplain juga pengguna juga. Tapi saya berpandangan kita perlu jaga pesawah terlebih dahulu. Okey. Sebab tanpa pesawah tak adalah boleh digunakan. Maknanya ketumpuan kita adalah pada pesawah. Okay. Itu yang kita kena beri penekanan dan kita kena jagalah mereka. Saya nak faham sedikit Datuk Azman. Kerana dari 1,700 diturunkan sebanyak 500, bagi saya itu kuantum yang besar. Apa yang menyebabkan pengeluar ini mampu membuat keputusan sebesar itu? Satu, saya perebutan tadilah. Perebutan sebab padi terhad lah, beras putih ni terhad. Maka mereka berlumba-lumba di antara satu sama lain untuk mencari beras putih tempatan lah. Dan itu yang menyebabkan mereka berlumba-lumba lah yang saya nampak. Dan tetapi ini adalah yang peringkat yang tertinggi yang saya nampak. Tetapi kita perlu, ini adalah kuasa mereka untuk membeli. Kita tidak ada campur tangan kerajaan. Maknanya kerajaan hanya menetapkan harga lantai 1,200. Kita jangka ini sementara? Mungkin sementara, tapi untuk jangka panjang macam tadi yang Datuk Seri Menteri bercakap, kita kena memikirkan long term punya intervensi lah. Bukan lagi dalam bentuk bila bercakap bab long term intervensi ni Datuk Seri atau Sinap jawab tu. Peta tu merah, hijau, kuning. Saya tengok dah Datuk Azman ditunjuk dah peta traffic light dia tu. Di mana yang kapasiti sampai 10 tan, 15 tan, di mana kapasiti 3 tan, 4 tan tu. Masa dalam sesi bersama Datuk Azman dulu kita bincang tentang ni. Jadi bagaimana kapasiti di lokaliti-lokaliti tertentu ini dapat kita pertingkatkan? Penghasilan yang tinggi, satu Sekencan. Yang kedua di Perak Dia apa? Subang Perak. Perak. Cuicak. Dan Bumbung 5. Bumbung 5 Pulau Pinang. Dah ada juga tempat-tempat lain kelompok di sana dan di sini. Okey. Boleh tak kita dapat seperti di Sekencan itu kalau di tanah tempat lain? Itulah saya berusaha cuba membawa
Skincan bersama dengan pertolongan daripada Bernas dan juga MADA, kita buat di Perlis. Okey. Memang dengan penjagaan yang cukup, jaga rumput yang cukup, baja yang betul, 11.4 tan. Kawasan tu sebelum ni tinggilah, dapat 7 tan sampai 11.4 tan. Artinya boleh kita ke arah itu jikalau ada penjagaan yang cukup, baja yang betul dan sebagainya. Datuk Seri turun dia boleh naik. Apa yang berlaku? Datuk Seri turun bawa apa? Bawa baja khas ke? Macam mana boleh naik sampai 11 tan? Paddy planter tu. Okey. Transplanter. Baru ni saya turun pula di seberang Perak. Okey. Saya bawa lagi sekali transplanter tu. Dan satu lagi nak ditoy di Ketara Besut. Okey. Pada 29 hari bulan 10 nanti. Saya akan pergi juga. Saya nak tengok dengan cara ala Skincan dibuat di situ itu naik atau tidak hasilnya. Saya tengok daripada pokok yang dihantar kepada saya tu, saya nampak insya-Allah atas sudah 7. Tapi itulah kita artinya sementara nak tunggu. Misalnya 3 bilion projek di MADA. Ya. Itu jumlah paling besar yang pernah saya dengar untuk tujuan infrastruktur padi beras ni. Untuk security makanan. Memang pegawai-pegawai kita bersama kami daripada pihak kementerian berjumpa dengan Perdana Menteri, berjumpa dengan, dan akhirnya memang Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bersetujulah untuk beri 3 bilion itu. Dan projek itu agak lambat, infrastruktur, nak buat perubahan. Tapi yang cara yang segera ni. Dan kita juga sedang berunding dengan kadar di Kelantan untuk di kawasan Pasir Putih. Saya dibuat, kalau Pak eranya itu kurang, yang belanjaan tidak perlu banyak, perlu diperlengkapkan segera untuk kita nak buat dengan skala yang besar. Begitu juga kita sedang melihat di kawasan Rompin dan sebagainya. Jadi ini dalam masa setahun 2. Tapi yang di Kadar itu untuk 3 tahun 4 tahun yang akan datang baru mendatangkan hasil. Jadi kita akan lihat sebenarnya boleh kalau diusahakan dengan cara yang betul. Jadi halangannya selama ini apa, Datuk Seri? Halangan sebenarnya selama ini apa? Boleh pun 11. Buat bendang ni sepenuh masa. Sepenuh masa. Kerana ada yang buat separuh masa. Dia macam gig ekonomi juga. Dia nak turun-turun gitu. Sepenuh masa. Full time. Macam juga orang sekarang ni yang menanam durian. Kan kita tengok durian di mana yang mendatang hasil tinggi. Balik Pulau, Raup dan juga Bentong. Kenapa di situ hasil tinggi? Why banyak perkara lah. Jadi kita kena lihat dari segi penjagaannya. The big why yang kita kena bereskan. Itu tajuk tersendiri, Datuk Seri. Menjawab dua why itu. Walaupun Datuk Azman tadi ada menyebutkan tidak ada isu kartel, khususnya dalam konteks kenapa harga turun, Datuk Seri. Tapi kita juga dengar PMX membuat kenyataan bahawa jangan sorok beras. Kepada awam mendengar itu, gambarannya adalah pedagang sorok. Dan pedagang sorok ni diterjemahkan, ditafsirkan sebagai inilah permainan kartel. Jadi bagaimana kita memahami ini apabila ada teguran, ancaman kritik daripada pemimpin negara, tapi kita kata tak ada isu kartel kerana semuanya diregulasikan. Saya nak minta Datuk Seri memberikan penjelasan ini selepas kita berehat untuk kesekian kalinya. Tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, ayah, santai say. Maaf deh, tumpang tanya. Halo? Cik, ya, hantar ni dulu eh. Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tuntut apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya.
Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara mega diversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawarik yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Berkait tentang padi dan beras ini, saya bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Ketua Pengarah Padi dan Beras. Saya bangkitkan sebelum kita berehat tadi, Datuk Seri, kenyataan dikeluarkan, saya kira itu satu bentuk penegasan, ancaman juga. Jangan suruk beras. Dikeluarkan bukan oleh orang lain, PMX sendiri. Kepada rakyat merasakan bahawa di satu pihak, bagus ada ketegasan kerana kita merasakan bahawa ada manipulasi pemain, ya, pedagang, dan ada yang menterjemah menafsirkan itu sebagai kartel. Datuk sebutkan tadi semuanya diregulasikan, tak ada permainan kartel. Tapi ini tafsiran menggambarkan bahawa seperti macam kita tak boleh kawal ini. Apa sebenarnya cabarannya dalam penguatkuasaan, Datuk Seri? Melalui siaran ini saya mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama sekali pihak pengilang, pemborong dan semua pihak lah. Ya, kita memang baru melancarkan satu pasukan enforcement terdiri daripada Kawalan Padi dan Beras, Poli Diraja Malaysia, Jabatan Kastam, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan KPDN, iaitu Kementerian Perdagangan, Sara Hidup ni, Perdagangan dan Sara Hidup. Kemudian Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Makis. Kalau bolehlah pengilang dan pemborong beri kerjasama. Jangan ada bila serbuan nanti ada perkara-perkara ditemui yang misalnya kesnya berakhir di mahkamah. Akan menjejaskan perniagaan tuan-tuan semua. Oleh itu beri kerjasama, jangan ada berlaku apa-apa yang dilarang mengikut akta-akta yang kamu faham sebelum buka satu perniagaan itu. Memang sekarang ini di peringkat tuduhan, prasangka. Bila buat serbuan nanti, kita harap tuduhan dan prasangka itu tidak betul. Okay. Itu yang saya mengharapkan. Bukan kita suka untuk nak tangkap orang, mendenda orang. Oleh itu, beri kerjasama sekarang. Kalau ada dah buat ke berlaku kesilapan, perbetulkan segera. Okay. Supaya kita hal keterjaminan makanan ini kita tanggungjawab bersama. Pihak kerajaan, pihak swasta, pihak pemborong, pihak pembekal, pihak semualah. Supaya kita bekerjasama untuk menjamin keterjaminan makanan di Malaysia ini tak ada eksploitasi. Setiap pemborong dan peniaga memang nak keberkeuntungan. Yeah. Siapa nak berniaga untuk rugi? Melainkan kerajaan. Sebab kerajaan ni dia bersifat, ada tempat dia membuat tax, ada dia bersikap welfare. Yeah. Itu adalah sebuah kerajaan. Syarikat dia memang utama pada keuntungan. Dan keuntungan biarlah seperti biasa. Bukan melalui yang dianggap jenayah perdagangan. Ini yang perlu dielakkan sebab bila penguatkuasa ni datang bertindak, dia temui penyelewengan dan sebagainya, selalunya kita tak dapat lagi menghalang kalau ada kes untuk dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Okay. Maka bila satu kes syarikat dibawa ke mahkamah, nak memulihkan kedudukan mereka itu mengambil masa yang panjang. Okay. Dan perbicaraan kalau berlaku entah berapa lama baru nak selesai. Jadi kita harap semua memberi kerjasama. Kalau ada serbuan-serbuan nanti, maka didapati bila saya tanya macam mana serbuan di Kelang A ni, tak ada apa, mereka berjalan dengan baik. Okay. Itu yang kita nak, berita baik. Okay. Tapi dia kata
menteri kami dapati ada banyak penyelewengan. Maka kita seronoklah bila kita dapat tangkap itu. Tapi sebenarnya bagi diri saya kalau boleh tak ada. Tapi kalau mereka lakukan juga kesalahan itu, kita tak dapat elaklah. Without fear and favor. Untuk menjaga kebajikan semua, termasuk pengguna. Semualah pada pengguna, pada pengilang, pada pemborong dan sebagainya. Kita bekerja sama dan berniagalah dengan sebaik mungkin mengikut etika perniagaan yang kamu lebih mengetahui daripada saya. Itulah pandangan saya. Dalam kesempatan yang sebelum ni, Datuk Azman dia datang bawa bersama pegawai penguatkuasa dia. Cumanya saya tak sempat nak bariskan mereka di belakang dia je, nak beri sokongan. Tapi menariknya kerana anekdot yang kita kongsi, Datuk Azman pendatang asing Bangladesh ditangkap katanya masa itu dengan jumlah beras yang banyak. Jadi dan itu hasil daripada maklumat yang diberikan oleh awam. Itu yang Datuk Seri sebutkan pentingnya ke semua, termasuk orang awam. Pergi kepada penguatkuasaan melaporkan supaya kita boleh jadi mata dan telinga. Itu penting. Saya nak sentuh sikit terakhir. Jangan ambil tindakan di tangan sendiri. Okey, kerana kita sudah ada undang-undang. Kita ada undang-undang, kita laporlah kepada pihak yang kita sebut tadi. Boleh pada PRM, boleh pada jabatan beras, padi dan beras, jabatan ini. Jangan kita pergi buat tindakan sendiri. Itu berbahaya kepada diri kita dan kepada sistem perundangan negara kita. Saya bila sebut penguatkuasaan ni, saya tengok Datuk Azman tu, saya tengok muka geram. Ada Datuk Seri Menteri tadi dah sebut, kata harap, tapi sedang berlangsung saya kira. Kita menantikan berita-beritanya untuk masa yang mendatang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan Datuk Azman. Saya jangkakan kalau menghangat, Datuk-datuk kena datang lagi. Kerana kita sentiasa menjadikan pentas ini untuk kita mencerahkan isu ini kepada rakyat khususnya keseluruhannya. Dan terima kasih kepada semua penonton yang bersama kami selama 1 jam yang lalu. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan lain. Assalamualaikum dan salam muhibah.